bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberi kesempatan untuk sama-sama hadiri majlis kuliah awal yang dibawakan khas oleh Manah Holdings Remhat. Saya mengalu-alukan kedatangan semua yang berada di Facebook dan juga di Zoom. InsyaAllah kalau Zoom untuk tengah masuk, selamat datang. Dan yang ada di Facebook, jangan lupa share dengan rakan-rakan. So sekarang ni ada banyak, insyaAllah lah kita share ramai-ramai bagi apa, ramai lagi yang dapat manfaat dan ramai juga dapat dengar tajuk kita pada hari ini. InsyaAllah, alhamdulillah hari ini dengan tamu kita, Da'i Fuad. Da'i Fuad, dia Da'i lah. Pasal itu dah pernah main lah. Ini pun kali kedua lah Da'i Fuad main. Dan beliau akan mengupaskan kenaan tajuk kitab Da'i ni lah. So, tanpa kita melengahkan masa, tajuk yang kita pada hari ini adalah Sucikan Harta, Bersihkan Jiwa. So, saya lepaskan kepada Da'i lah. Da'i. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Allahumma ja'alna min ahli habaib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sama-sama kita mulakan perkongsian kita pada petang yang sangat barakah ini. Sebelum itu kita ucapkan betul-betul terima kasih kepada Ustaz Hakim yang bersama dengan kita di awal tadi. Alhamdulillah, awal dia lepaskan dekat saya. Dan juga kepada semua yang selama ini menyokong dan mendukung Manah Holdings dan Berhad, yang mana kita tahu Manah Holding ini dia sangat masyhur dengan usahanya, ada yang wakaf Quran dan ada macam-macam lagi lah yang dilakukan oleh Manah Holding. So jangan lupa untuk sama-sama tekan like dan juga subscribe, kerana like dan subscribe itu gratis guys. Dan yang paling penting, kalau di semua tempat hari ini mungkin dalam keadaan rancak, di sana rancak, di sini rancak berdosa, tetapi kita kena pastikan bahawa perkongsian kita juga pada petang ini juga rancak bersama-sama, insya-Allah, bagi kita memaknai makna perkongsian kita yang sangat baik pada waktu dan ketika ini. Dan kepada teman-teman yang bersama dengan kita, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada kuliah awal kita, iaitu dengan topik Sucikan Harta, Bersihkan Jiwa. Saudara dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat dikasihi sekalian, kita dapat tahu bahawa ketika mana satu orang itu ingin menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia juga mestilah melalui keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut apa dia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Maka hendaklah engkau bersegera dalam menuju keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah telah pun menyiapkan untuk engkau syurga yang melangit luas. Ya Allah SWT Muhammad, yang mana syurga itu besarnya lebih daripada langit dan bumi. Mu'iddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak pergi jauh lebih dalam lagi, tapi Ustaz nak ajakkan kita semua sama-sama berzikir. Yang dekat rumah tu jom sama-sama kita bermunajat. Dan kita mulakan dengan munajat sikit. Setelah itu kita akan meneruskan perbincangan kita, insya-Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi perkara yang pertama yang kita nak sebut pada saat ketika ini berkenaan dengan mensucikan harta, membersihkan jiwa kita. Harta dalam bahasa Arab disebut sebagai al-mal, dan harta ini dia ada banyak perkara. Harta ni dia termasuk daripada sudut rezeki. Manakala rezeki pula disebutkan oleh para ulama, rezeki sahaja pertamanya dipecahkan kepada dua bahagian. Yang pertama disebutkan kepada kita rezeki wahbi dan juga rezeki kasbi. Itu dia dulu. Yang pertama disebutkan kepada kita iaitu rezeki wahbi dan juga rezeki kasbi, yang mana ianya sebenarnya memberikan kepada kita satu tamsilan bahawa rupa-rupanya rezeki yang kita tengah dapatkan ini, para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ialah satu rezeki yang sangat berat. Yang pertamanya, kalau kita sebut tadi, rezeki ianya terpecah dua jenis rezeki. Apa dia? Yang pertama sekali disebutkan kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, rezeki kasbi itu adalah rezeki yang kita perolehi melalui usaha dan kerja di atas kehidupan ini. Jadi kalau kita kata rezeki kita, rezeki datang daripada kasbi, yang mana ianya memerlukan untuk usaha, termasuklah kita mesti, para penonton sekalian, sama-sama usaha untuk membersihkan diri kita, sama-sama usaha untuk memastikan bahawa diri kita bahagia, dan sama-sama berusaha untuk pastikan bahawa kita tak pernah pun merasa sepi dengan dunia ni. Dan menurut ulama, termasuklah satu orang yang mana dia nak mendapatkan ketenangan pada jiwa dia, kedamaian perasaan dia, dan keluhuran kepada jiwa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka sebenarnya perlukan kepada usaha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya usaha kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, kalau kita sebut kasbi, rezeki kasbi itu bermaksud satu rezeki yang haruslah kita bangunkan, yang haruslah kita gerakkan, khususnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tamam. Manakala yang kedua disebutkan kepada kita namanya rezeki wahbi. Rezeki wahbinya apa dia, Ustaz? Rezeki wahbi ini adalah yang apa Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, wa imma dengan tanpa kita melaksanakan apa-apa kebaikan dan kebajikan. Kita tak buat pun, tetapi Allah tetap berikan kepada kita di atas kebaikan yang Allah nak kurniakan kepada kita. Dan sahabat-sahabat sekalian, Allah ni dia tak kedekut dengan kita. Ada orang ada rezeki banyak, dia pergi belajar Quran, dia sanggup letakkan masa dia untuk Quran, dia nak bersahabat dengan Quran. Dan Quran ni sifat dia adalah, Allahumma salli ala Muhammad, subhanallah tabarakallah, sifat Al-Quran ini adalah kekal. Yang mana sifat Al-Quran ini ianya adalah satu sifat yang bukan sifat makhluk. Al-Quran ini dia akan teman kita, sehingga apa dia? Sehinggalah kita dapat masuk hatta dakhlal jannah, sehinggalah kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang tanya, Ustaz, Al-Quran ni qadim ke hadis? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi Al-Quran ni dia termasuk sebagai di antara sifat Allah. Jadi Al-Quran ini dia tiada permulaan bagi kewujudan dia, qadim. Jadi Al-Quran ni dia turun kepada Nabi, itu penurunan Quran. Tapi bila Ustaz Quran ada, Quran ni tak ada permulaan. Quran tak ada permulaan. Yang ada kita kata Quran itu dia diturunkan berperingkat-berperingkat. Itu bukan bermaksud permulaan Al-Quran. Itu dimasukkan sebagai penurunan Al-Quran. Jadi kena faham, Al-Quran ini qadim, dia bukan hadis. Hadis ni apa dia? Hadis adalah setiap perkara baharu. Di sisi ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini bahawa Quran ni tidak akan musnah. Quran tidak akan musnah. Isi dia tak akan musnah. Mushaf mungkin akan musnah. Bila mushaf dah digunakan, orang dah pakai banyak kali kan, orang dah dapat banyak pahala. Dapat pula Quran yang baru. Kitab memang akan musnah, tetapi pengisiannya itu para penonton sekalian tidak akan musnah. Nah, sebab itulah saya yakin dan percaya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, itu perkara yang pertama sekali, al-mal. Jadi kita nak membersihkan ataupun nak mensucikan harta kita, sebelum kita masukkan ianya ke dalam mulut, nak makan, kita rasa nak kenyang, kita rasa nak peroleh berkat, maka mestilah kita melakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kebaikan. Masya-Allah tabarakallah. Dan sebenarnya rezeki ini dalam satu hadis riwayat Ibnu Abi Hashim, yang mana ada perbincangan berkenaan dengan sanad dan ijazah berkenaan dengan hadis ini. Ia sebutkan kepada kita, inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhul ajr. Maksud dia apa dia? Rezeki itu
akan senantiasa mencari manusianya. Inna rizqa la yatlubul abda. Allah ni menciptakan rezeki ni, dia ada pasangan dia. Seperti mana wa khalaqnakum azwaja. Seperti mana manusia itu, para penonton sekalian, dia ada pasangan, rezeki itu juga akan ada pasangan. Soalnya bukan kita yang cari rezeki. Betul. Orang yang kata kita cari rezeki, itu perkataan yang tak dobit dengan hadis riwayat Ibnu Abi Hashim, yang mana riwayat ini ada perbincangan ulama. Namun disebutkan kepada kita, inna rizqa la yatlubul abda. Sesungguhnya rezeki itu akan mencari seseorang hamba itu kama yatlubuhul ajluhu. Seperti mana ajal yang mencari tuannya. Kan? Masya-Allah tabarakallah. Maksud dia apa? Maksud dia adalah rezeki akan sentiasa mencari kita jika ianya sebahagian daripada diri kita. Dan kalau dia bukan milik kita, kita nak masukkan ke dalam mulut pun, ianya tetap akan keluar balik, kerana ianya bukanlah sebahagian daripada apa yang dikatakan sebagai milik terhadap umat untuk mereka mendapatkannya dan mengambil keberkatan dalam kehidupannya. Dan para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, sekarang ni kami nak bersihkan macam mana? Banyak cara dia. Termasuklah kalau kita mengeluarkan zakah. Termasuklah kalau kita mengeluarkan infak. Apa hukum zakat? Hukum zakat, hukum dia adalah fardu ain, iaitu wajib ke atas manusia yang bukan asnaf. Jadi kalau kita kata Allahumma salli ala Muhammad, zakat ini kalau kita bukan termasuk di kalangan asnaf, hukum dia adalah fardu ain, wajib kita laksanakan. Ustaz, kalau gaji berapa kena keluarkan zakat? Barang siapa yang bukan asnaf dan dia bergaji 1,800 dan ke atas, maka dia mesti mengeluarkan zakat. Zakat bagi mereka yang berpendapatan 1,800, dia kena keluarkan RM45 sahaja sebulan. RM45 saja sebulan. Jadi setahun lebih kurang dalam 500, macam itulah lebih kurang. Jadi kalaulah ada orang bergaji RM2,000, kalau gaji dia RM2,000, maka sebulan dia kena zakat duit dia RM50. Dan kalaulah ada seseorang tersebut bergaji RM4,000, maka pendapatan yang perlu dizakatkan setiap bulan adalah RM100. Banyaknya Ustaz? Tak. Saya ada banyak komitmen nak pakai Ustaz. Wa imma kalau kita kata saya terima ianya sebagai keperluan saya. Saya duit Ustaz memang dah cukup-cukup dah untuk dibelanja. Sebenarnya kita tak boleh tolak duit belanja dulu sebelum kita menolak duit zakat. Jadi kena tolak dulu duit zakat, baru kita tolak duit apa yang kita nak belanjakan. Kalau kita betul-betul nak sucikan harta kita, kita kena buat sungguh-sungguh. Dulu tahu tak siapa kenal negara Yaman? Hakim kenal kot negara Yaman kan? Masya-Allah tabarakallah. Nah? Dan masya-Allah tabarakallah Hakim. Hakim dah kahwin ke Hakim? Dah kahwin, alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah, alhamdulillah. Dan apa yang berlaku, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Hakim kita ni dia dah kahwin dan sebagainya. Tapi apa yang saya nak sebutkan adalah macam mana di zaman zakat itu dipelihara di zaman Saidina Muaz bin Jabal. Waktu tu Muaz bin Jabal dia tengah jaga Yaman tau. Yaman ni negara yang sangat miskin. Sampai sekarang miskin. Sebab waktu tu Yaman sekali lampu traffic light pun susah nak jumpa. Tak banyak. Tak banyak lampu traffic light dia. Dan apa yang berlaku, kadang-kadang nak bawa motor pun bukan ada cukai jalan, cukai motor, tak ada. Kita boleh bawa aja Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi apa yang berlaku? Sampai satu tahap dan peringkat di zaman kepimpinan Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal jaga baik-baik Yaman. Sampailah waktu itu para penonton sekalian, apabila duit zakat dikutip lebih oleh Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal bawa duit zakat lebih tu pergi ke Madinah. Sampai dekat Madinah, hanya Khulafa' Ar-Rasyidin kata, ni duit apa ni? Ni duit zakat, wahai Khulafa' Ar-Rasyidin. Khulafa' Ar-Rasyidin kata apa? Aku tak nak ambil duit zakat ni. Kenapa tak nak ambil duit zakat ni? Sebab ini milik orang Yaman, aku tak nak ambil. Apa kata Muaz bin Jabal? Wahai Khulafa' Ar-Rasyidin, sesungguhnya kami di Yaman seluruhnya telah mendapatkan kekayaan negara. Kami telah berikan, agih-agihkan kepada mereka dengan secara adil dan saksama. Akhirnya Khulafa' Ar-Rasyidin mula-mula dia tak nak terima duit zakat daripada Yaman. Tapi akhirnya Allah Ta'ala kurniakan juga. Dan Allah Ta'ala takdirkan juga. Dia kata, kalau macam duit lebihan, maka maaf muskilah. Diangkatlah sebahagian daripadanya bagi tujuan pula belanja di Madinatul Munawwarah. Sebab itu para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu dulu
Sekarang ni Yaman pula yang memerlukan banyak zakat dan infak kita. Mungkin kadang-kadang macam itu juga anak-anak kita yang mereka yang memerlukan bantuan kita. Asnaf, para muallaf yang mana mereka sering nak mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita harusnya memberikan sokongan kepada mereka. Termasuklah Ustaz, saya nak mensucikan harta saya dengan kalau kita ada emas. Barang siapa yang ada emas, untuk emas perhiasan, dia ada cincin, ada rantai, ada gelang, ada subang, Allahumma salli ala Muhammad, dan emas itu perhiasan yang mana lebih daripada 800 gram. Kalau lebih daripada 800 gram, maka dia perlu untuk mengeluarkan zakat. Kalau dia ada gold bar, tak kisahlah jenama apa sekalipun gold bar yang dia ada 80 gram dan ke atas, maka dia harus untuk mengeluarkan zakat, dia harus untuk mengeluarkan infak, ataupun dia harus untuk mengeluarkan tanggungjawab dia kepada umat. Setelah mana kalau dia ada duit simpanan emas dia melebihi daripada 80 gram. Itu kita sebut kalau gold bar. Kalau emas perhiasan 800 gram. Tapi kita nak membersihkan harta ni, Allahu Akbar, kita juga nak melalui proses untuk membersihkan hati kita. Kita nak bersihkan hati kita, kita nak sampai kepada peringkat, Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada aku ketenangan, Ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada aku keyakinan untuk aku berhubung kepada Engkau, Ya Allah. Para penonton sekalian, kalau kita nak dapatkan perkara-perkara yang begitu, nak membersihkan hati, nak membersihkan iman kita, ada 3 peringkat awal yang mesti kita lalui. 3 peringkat ni, dia akan membuatkan hati kita bersih. Hati ni di bahagian hadapan disebut sebagai kolbun. Di bahagian belakang disebut sebagai fuadun. Macam pernah kenal je nama fuadun tu kan? Ustaz Hakim kan? Sebenarnya fuad ni pun maksud dia adalah hati. Kalau Ahmad Fuad, hati yang terpuji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pun jadikan hati saya hati yang terpuji. Dan apa yang berlaku para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, kita nak sambung ni. Tapi sebelum nak sambung, saya nak minta tolong like lah sikit kita punya live ni. Jangan lupa tolong share banyak-banyak. Share sekali, share 2 kali, share 3 kali, share 4 kali. Sebab mudah-mudahan ianya akan dapat membantu banyak orang lain. Sebab kita tak nak video-video ataupun konten-konten maksiat yang berleluasa. Yang orang jual produk, buka aurat, gedi-gedi, itu banyak sangat orang tengok. Kita nak biar ceramah, kita nak biar perkongsian kita yang bermanfaat ini juga ianya mendapatkan satu ganjaran yang cantik dan orang suka nak dengar. Jadi, kalau kita nak bersihkan hati kita, nak sucikan jiwa kita, perkara yang pertama kita perlulah melalui peringkat iaitu takhalli. Takhalli ni apa dia? Adalah mengeluarkan semua sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati kita, yang ada dalam jiwa kita. Kita nak dia keluar. Kita tak nak dia tersekat begitu saja. Dan yang paling penting adalah apa dia? Kita tak nak sama sekali ianya menjadikan kita sebagai satu orang yang tersisa dengan dibuangkan segala sifat kelemahan dan keburukan kita. Sebab itu para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, takhalli ni adalah sifat mazmumah tau. Kalau kita nak keluarkan sifat mazmumah dalam diri kita, perkara pertama adalah kita perlu mengakui. Kita kena mengakui, Ya Allah, ada sifat mazmumah dalam hatiku, Ya Allah. Ya Allah, aku kena berubah, Ya Allah. Ya Allah, aku kena tukar watak aku, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah pimpin aku supaya aku ni tak terjatuh dalam lembah kemaksiatan. Kita nak minta Allah tolong ni, sebenarnya ada hadis daripada Ibnu Umar. Kalau nak minta Allah Ta'ala mudahkan semua urusan kita, kita kena doa selalu. Allahumma la takilni ila nafsi tarfatal ain. Ya Allah, janganlah kau serahkan diri aku pada janganlah kau serahkan urusan aku kepada diri aku sendiri, Ya Allah. Allahumma la takilni ila nafsi tarfatal ain, walaupun hanya dengan sekelipan mata saja, Ya Allah. Kenapa para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tak lain dan tidak bukan, Allah ni kalaulah dia biarkan kita uruskan semua urusan kita sendiri, nescaya kita akan putus asa dengan kehidupan. Nescaya kita akan lemah semangat. Sebab itu kalau kita nak takhalli, nak bersihkan hati dan jiwa kita, kita kena make sure bahawa Allah yang tolong kita untuk kita nampak sifat mazmumah yang kita buat kepada Allah. Dan lepas dah buat takhalli, dah buang semua benda-benda kotor yang waktu muda kita buat, kita lupakan Allah, kita gunakan kudrat kita untuk mendahulukan dunia. Memang betul pun, kita kalau lapar, maka perut kita akan memanggil makanan. Kita akan datang untuk pergi makan. Tapi kalau kita solat, azan berkumandang, kita tak datang pun untuk melaksanakan azan untuk melaksanakan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya kita adalah sebagai seorang hamba yang selalu minta banyak kepada Allah.
tetapi kita bagi sikit saja dalam amalan kita kepada Allah. Satu hari kalau kita betul-betul solat 5 waktu sehari semalam, kita buat 20 minit. Kita hanya bagi 1 jam kepada Allah, 23 minit dalam urusan 1 jam kepada Allah, 23 jam pula dalam urusan peribadi, dalam urusan manusiawi kita. Betul kan? Tetapi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, urusan-urusan begini kita harus fahami bahawa ianya akan tetap kita dapat laksanakan apabila kita masih bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu takhalli. Yang kedua apa dia? Iaitu perlulah untuk kita mendapatkan disebutkan sebagai tahalli. Tahalli ni apa dia? Tahalli ini termasuklah yang kita maksudkan ianya sebagai memasukkan perkara-perkara yang taat kepada Allah. Tahalli, masukkan ya Allah, masukkan zikir munajat kepada Allah. Tadi kita dah keluarkan segenap jenis maksiat, dan sekarang pula kita nak masukkan segenap jenis perkara-perkara kebaikan. Bila kita nak masukkan perkara-perkara baik ni, akan ada banyak cabaran. Tetapi cabaran yang paling utama untuk kita sabar, untuk kita lalui semuanya, adalah dengan kita yakin bahawa dalam uzlah kita bersendirian, ataupun dalam hijrah kita kepada Allah, kita membetulkan niat. Dan nak mendapatkan niat yang sempurna, ianya memerlukan kepada 3 sifat niat. Sifat niat ni ada 3. Apa dia? Yang pertama ada qasad, yang kedua ada ta'yin, yang ketiga ada ta'arud. Ada 3 jenis sifat kepada niat. Yang pertama qasad. Qasad dulu. Apa benda yang kita nak ubah? Apa benda yang kita nak bangunkan? Apa benda yang kita nak perkasakan? Contoh, qasad kita, Ustaz, saya nak berubah, Ustaz. Saya nak sucikan hati saya nak bersihkan harta saya, Ustaz. Satu. Jadi, pertama, kita kena ada qasad. Yang kedua, kita kena ada ta'arud, iaitu penentuan. Amalan tersebut, amalan apa? Amalan sunat ke? Ataupun amalan berpahala ke? Ataupun amalan berkebajikan ke? Ataupun ianya sebagai amalan fardu. Yang ketiga, ta'yin, iaitu penentuan terhadap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebab itu para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz yakin dan percaya apabila seseorang itu mula mahu berjalan untuk sampai kepada Allah, mereka akan melalui pelbagai jenis fasa dalam kehidupan. Dan fasa yang paling penting dalam kehidupan itu adalah mereka redha dengan apa yang mereka nak cari. Redha dengan apa yang kita nak dapatkan, dan redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pun kurniakan dalam kehidupan kita. Sebab rezeki Allah ni luas, dan ianya akan mendatangi kepada orang-orang yang dia dapat melihat rasa kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tengah rasa sempit kat dunia, tapi Quran sebut wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha. Disebutkan kepada kita apa dia? Allahumma salli ala Muhammad, dan tidak ada satu pun makhluk yang bergerak di atas muka bumi Allah Taala ni kecuali Allah SWT telah menentukan kepada mereka pendapatan mereka, sumber mereka. Jadi qasad, ta'yin dan juga ta'arud. Qasad apa dia tadi? Membulatkan apa amal kebajikan yang akan kita laksanakan. Dan apabila kita dah membulatkan ianya, maka Allah Ta'ala akan beri kekuatan kepada kita. Lepas tu yang kedua pun Ustaz, yang kita kata ta'yin tadi. Ta'yin tu penentuan kepada apa jenis amalan yang kita nak buat. Jadi contohlah Ustaz, saya nak buat sedekah ni untuk orang tertentu, kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Kadang-kadang bila kita dah niat macam itu, orang yang menguruskan niat pun dia juga akan mengikuti apakah sebenarnya niat orang yang nak buat kebajikan tersebut. Dia akan mengikuti. Itu pentingnya ta'yin. Dan yang ketiga adalah ta'arud. Ta'arud ni apa Ustaz? Ta'arud ni adalah yang disebutkan kepada kita berkenaan dengan hukum-hukum ataupun keadaan. Sama ada ta'yin ni penentuan di antara 3 perkara. Sama ada perkara itu perkara fardu, perkara sunat, ataupun untuk pahala kebajikan. Jadi biasanya kalau kita infak ke sedekah, dia dalam kategori kebajikan yang kita nak buat, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan yang ketiga, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu namanya adalah tajalli, iaitu kita dapat untuk merasai kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi proses nak membersihkan harta tadi, dia mesti ada mengeluarkan sumbangan untuk orang lain. Nanti pada slot yang kedua, Ustaz akan kongsikan bagaimana sebenarnya dengan berkat kita berkongsi, dengan berkat kita mengagih-agihkan rezeki, Allah Ta'ala akan kurniakan
rezeki yang sangat melimpah ruah dalam hidup kita. Yang penting satu je, kita kena yakin dengan Allah. Bila kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada perkara yang akan dapat menolak kita. Jadi para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiga akar yang sangat besar untuk kita faham sekarang ini. Takhalli, tahalli, termasuklah tajalli. Itu tiga peringkat penyucian kepada hati. Takhalli, buangkan sifat maksiat. Tahalli, masukkan perangai taat. Tajalli, dan dia dapat merasakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dia. Lepas itu pula, nak dapatkan ketiga-tiga peringkat ni, nak bagi smooth, nak bagi dia jalan dalam keadaan yang best, nak bagi dia jalan dalam keadaan yang seronok, dia mestilah melalui tiga peringkat dalam menyempurnakan niat. Jadi nak dapatkan niat yang sempurna, nak dapatkan amal yang cukup luar biasa, nak dapatkan kekuatan yang cukup hebat, apa dia? Iaitu Allahu Akbar. Tiga benda tadi. Itu qasad, ta'yin dan juga ta'arud. Kita nak minta betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tiga kesempurnaan kepada perkara baik ini, kita kena buat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para penonton yang dimuliakan oleh Allah, kita ni belum tentu dapat masuk syurga Allah, tapi kita sudah tentu ingin masuk. Jadi apa yang kita perlu lakukan sekarang ini? Jika kamu nanti mahu mati dalam keadaan orang yang soleh, maka kamu hiduplah dalam keadaan orang-orang yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jika kamu mati dan kamu ingin dia ambil kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dimurkai oleh Allah, maka na'udzubillah min zalik, kamu hiduplah di atas dunia ini dengan cara yang berat, dengan cara yang keras, dengan cara yang ianya akan memberikan kesakitan kepada kamu. Oleh kerana itu, Ustaz rasa untuk slot yang pertama ini sudah cukup cantik untuk kita perbahaskan. Slot yang kedua nanti Ustaz akan ceritakan apakah perkara yang ajaib yang berlaku kepada Ustaz ketika mana proses PKP baru-baru ini, dan ianya adalah berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nantikan setelah ini, kita serahkan semula kepada Fadilatul Ustaz Hakim. Fadhal mashkurah. Terima kasih Ustaz. Tapi saya Hakim ke Ustaz. Ustaz pun tak lagi. Okey, sementara kita nak rehat bagi Da'i Fuad minaya apa sikit. Apa yang kita dapat daripada sesi pertama kita. Sesi pertama kita adalah apa yang kita dapat lah. Rezeki apa? Kasbi dengan wahbi. Kasbi ini adalah kita peroleh daripada usaha kita, kerja kita. Lepas tu yang wahbi ni adalah di luar daripada prediction kita. Di mana Allah bagi. So kita berdoa, kita berdoa lah, kita dapat. Memang kita berusaha, tapi kita nak juga rezeki yang Allah bagi ni. Maknanya Allah sayang kita, insyaAllah. So lagi satu berkenaan Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal Yaman, yang dia punya duit zakat tu berlebihan sampai bagi kat Madinah. So kat sini kita kena bila kita dapat duit gaji kita, pentingkan zakat dulu. Kita sucikan harta kita dulu, baru kita agih-agihkan nak saving, nak belanja apa semua tu. InsyaAllah rezeki yang kita dapat tu akan jadi banyak. Kita akan rasa berkat tu, insyaAllah. So sebelum sementara Ustaz Da'i Fuad rehat, kita ucapkan terima kasih lah kepada yang ada di Facebook. Yang ada di Facebook ni banyak, boleh lah banyak. Wan Danish, Lizon, Nur Amilian, Natasha. Okay, so kita nak ucapkan terima kasih kepada yang ada di Facebook dan juga yang ada di dalam Zoom kita pada hari ini. So sebelum kita rehat set, kita nak cerita sikit lah produk dan servis yang Manah Holding sediakan. So Manah Holding ni kita ada dua program utama, iaitu program Wakaf Quran. Program Wakaf Quran Malaysia ni kita wakaf di seluruh Malaysia. Kita akan buat edaran dan di mana ini contoh Quran lah, Allah dia blur. Okey. Ni contoh Quran. So Quran ni kita edarkan kepada institusi pendidikan. Institusi pendidikan ni, so kita bantu kepada budak-budak tahfiz, budak-budak yang tengah belajar Al-Quran ni, golongan asnaf yang memerlukan, mereka perlukan
tolongan dari segi Al-Quran. So kita edarkan. So kalau siapa-siapa nak wakaf, boleh je klik ke link wakafquran.my di Facebook. Dia akan direct ke kita punya website. Dan juga kita ada Al-Quran Manar. Kita ada dua jenis. Satu yang hardcover, ni keras. Ketuklah Quran kan. Ni hardcover, keras. Dan kita juga ada soft cover. Yang ni dia lembut. Dia nak peluk, cium, cukup senang. So, siapa-siapa yang berminat boleh ke Wakaf Quran Malaysia dan cari kita punya sales team, mereka akan handle, insyaAllah. So, sebelum kita rehat, kita teruskan. Kita rehat selama 1 minit 2 dulu. Okay, jadi Alhamdulillah kembali kita kepada sesi kedua untuk tajuk sucikan harta, bersihkan jiwa. So yang macam tadi kita cakap lah, banyak yang Da'i Fuad dah share untuk sesi pertama kita tadi. So Da'i akan share lagi untuk sesi kedua kita. So yang mana ada kat Facebook tu, share dekat mak, ayah, tok, nenek, kawan-kawan. Waktu-waktu ni kadang-kadang mereka macam penat sikit kan. Dengar pasal rezeki ni, macam mana kita nak tingkatkan rezeki sucikan harta. Macam sucikan harta ni insyaAllah mereka mungkin akan seronok. So saya serahkan kembali kepada Da'i Fuad. Silakan Da'i. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masya-Allah, tabarakallah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya melalui satu fasa yang sangat besar sekarang ni kan. Dunia dan juga kita semua. Orang dah banyak hilang kerja dan Allahu Akbar, kita juga berada dalam keadaan yang sangat-sangat susah dan dhaif. Ramai orang yang tengah payah. Tapi sesusah mana pun kehidupan kita, kita rasa hidup kita sempit, kita rasa macam penat nak cari rezeki, tak payah dah. Sebab sebenarnya tadi hadis dah ajarkan kepada kita, rezeki yang akan buru kita jika kita layak untuk dapat dia. Dan saya nak sebutkan juga apa yang berlaku macam mana yang Ustaz janjikan tadi kepada para penonton sekalian kan. Disebutkan kepada kita satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata apa dia, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah pun berpesan kepada aku bisalasin, dengan 3 perkara. Bisiyamin salasati ayyam, yang pertama apa dia, iaitu berpuasa sebanyak 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan. Min kulli syahrin wa raqa'atid duha, dan juga melakukan 2 rakaat solat duha. Wa an autira qabla an urquda, disebutkan kepada kita wa an utira qabla an arquda, dan bermaksud apa dia, melakukan solat witir sebelum mana aku pun tidur. Dan daripada hadis riwayat Muslim, hadis nombor 721 ini, dia nak menerangkan kepada kita 3 pesan Nabi. Yang pertama apa dia? Dengan jelas, bisyamin salasati ayyam. Kau ni puasalah dengan 3 kali puasa pada setiap bulan. Yang kedua apa dia? Wa raqa'atid duha. Ini kau dengan membangunkan solat duha kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak ceritakan pasal solat duha ni. Dalam tempoh bulan Ramadan ni, alhamdulillah, Ramadan pula. Dalam tempoh PKP. Kan? Dalam tempoh PKP, waktu tu ramai orang yang tak boleh bergerak. Termasuklah banyak para asatizah yang ada, banyak ustaz-ustaz kita dah balik kampung sebenarnya. Ada yang dah jual nasi lemak, ada yang dah jual ayam golek
nak cari duit untuk sara kehidupan. Tapi para penonton sekalian, Alhamdulillah waktu tempoh PKP hari itu, Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kepada saya adalah waktu jadual yang tidaklah sesibuk hari ini. Macam hari ini pun saya dah ada lebih kurang 7 appointment. Dan Masya Allah Tabarakallah, ni saya ada lagi 2 kelas setelah mana bersama dengan mana holding ni. Tapi ada je waktu PKP 2020 yang saya tak bergerak ke mana waktu itu, satu tempoh yang tiba-tiba diam sekejap. Waktu 2020 ni adalah waktu orang paling susah sebenarnya, paling susah. 2021 ni dia dah macam nak susah, nak senang, nak susah, nak senang, nak susah, nak senang macam tu. Jadi 2020 ni, jadi saya pun duduk kat rumah. Satu hari tu saya nak pergi melakukan solat duha kepada Allah Ta'ala. Dan waktu saya nak buat solat duha tu, saya tak niat pun saya nak ada kekayaan ke, saya nak ada kemewahan ke. Saya kata, Ya Allah, aku nak buat ni semua sebab Engkau, Ya Allah. Maka Ya Allah, Kau terimalah doa aku. Ya Allah, Kau berikanlah kepada aku kemakbulan. Dan para penonton sekalian, khususnya daripada para follower Manar, kan? Satu kali tu bila Ustaz semayang, Ustaz tak niat pun nak apa benda. Ustaz tak niat pun nak apa-apa kemewahan ataupun kesenangan. Solat je sebab Allah Ta'ala. Dan bila Ustaz solat, Ustaz pun bermunajat kepada Allah Ta'ala, kan? Dan bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Handphone Ustaz ni, Ustaz selalu letak dekat sebelah sejadah, letak dengan spek mata. Tapi waktu tu, bila Ustaz tengah nak semayang, dan Ustaz dah mula bagi salam, dah habis, tengok handphone Ustaz ni macam banyak sangat WhatsApp yang masuk. Ting, 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 ting. Sampai kan Ustaz lepas bagi salam kata, ada urgency ke? Ada orang call sebab ada masalah sakit ke, gangguan makhluk halus ke, nak bergaduh bercerai ke apa kan? Jadi Ustaz pun cepat-cepatlah ambil handphone. Bila Ustaz ambil handphone je waktu tu, Masya Allah, memang terlalu banyaklah orang kata peluang rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Walaupun betul-betul baru lepas solat duha, banyak tawaran yang Ustaz dapat waktu itu. Walaupun Ustaz tak sempat doa, Allahumma inkana rizki fis sama fa'anzirhu. Ya Allah, kalau rezeki aku di langit, Ya Allah, maka kau turunkan kepadaku, Ya Allah. Siapa rezeki dia dekat langit? Al-hayawan. Itu haiwan. Haiwan ni mereka memerlukan langit, air hujan. Jadi rezeki mereka di atas. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, Ya Allah. Dan Ya Allah, kalau rezeki aku, Ya Allah, itu masih berada di dalam tanah, Ya Allah, maka kau keluarkanlah, Ya Allah. Wa in kana mu'assira fa yasirhu. Dan Ya Allah, kalau rezeki aku susah, Ya Allah, maka kau berilah senang, Ya Allah, ke atas rezekiku, Ya Allah. Saya tak sempat lagi berdoa macam itu dah. Dan ada lagi, Allahumma shalli ala Muhammad, wa in kana haraman fatahirhu. Dan Ya Allah, kalau rezeki aku haram, Ya Allah, maka kau berikanlah, Ya Allah, rezeki aku adalah rezeki yang halal. Nah, dan bila saya doa macam itu kepada Allah SWT, biasa doa dengan ada hajat, ada sebab. Tapi bila Ustaz letakkan betul-betul pemusatan niat kepada Allah, waktu tu tak pasang niat sebab nak kaya ke, nak ada rezeki lebih ke, tak ada. Tapi Allah Ta'ala tetap izinkan untuk mendapatkan peluang tersebut. Dia sebenarnya macam ni tau. Ianya adalah it's all about yakin lah. Yakin. Quran sebut, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Barang siapa yang masih lagi belum rasa yakin kepada Allah, petang ni saya nak kongsikan. Kalau anda betul-betul nak dapat merasakan Allah dalam kehidupan, anda ni kena ada rasa yang mana ingin beribadah hanya sebab Allah. Bukan sebab ajar. Bukan sebab ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala itu pasti insya-Allah dengan sifat harus bagi Allah itu untuk Allah bagikan kat kita. Jadi yakin ni pula dia pecah pada 3 tempat. Yang pertama dia, ingat yakin ni tak ada mana-mana kelas yang boleh ajar kita untuk yakin dengan Allah. Barang siapa yang nak mendapatkan keyakinan, mereka mestilah mempelajari ilmu tauhid. Mereka kena faham sifat Allah, kena faham af'al Allah, kena faham. Barang siapa yang meninggalkan sifat tauhid, maka mereka akan ada mengalami kesukaran tau untuk mendapatkan tawakal. Mereka akan ada kesukaran untuk mendapatkan keikhlasan khususnya dalam beribadah kepada Allah. Jadi 3 benda je para penonton sekalian. Yang pertama apa Ustaz? Yang pertama sekali ianya disebutkan sebagai ainul yaqin. Iaitu yakin yang paling rendah adalah keyakinan yang dasarnya daripada pandangan manusia. Jadi dia yakin sebab dia tengok satu benda, dia yakin. Keyakinan dia itu memuncakkan seluruh kehidupan dia. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah ainul yaqin. Yang kedua adalah ilmu yaqin. Iaitu orang yang meyakini sesuatu dengan ilmu dia. Sebab dia ada ilmu, sebab dia ada kekuatan, sebab dia ada keyakinan, maka keyakinan itu cukup-cukup dahsyat. Cukup-cukup dahsyat.
Dan yang ketiga apa dia Ustaz? Yang ketiga adalah haqqul yaqin, iaitu hakikat keyakinan. Hakikat keyakinan ni apa dia? Hakikat keyakinan ini adalah seseorang itu apabila dia mendapatkan sesuatu, maka hakikat dia yakin dia dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang maki dia, ada orang kutuk dia, ada orang fitnah dia. Perkara pertama yang diingat tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ulama-ulama kita. Walaupun ada banyak fitnah yang berlaku untuk dia, ada banyak ramai orang nak jatuhkan dia, nak burukkan dia, tapi dia tetap yakin bahawa Allah Ta'ala itu akan sentiasa menjaga dia. Dan penjagaan Allah adalah penjagaan yang paling betul-betul sempurna. Betul-betul sempurna. Jadi kalau kita nak dapatkan penjagaan yang sempurna ni, kita mesti tidak untuk sentiasa merapati Allah pada segenap jalan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak berusaha sehabis mungkin, ianya akan datangkan mudarat pada kita. Kita kena belajar daripada Hamnah binti Jahsy. Tahu tak siapa Hamnah? Hamnah binti Jahsy ni, dia adalah merupakan sepupu kepada Nabi SAW. Hamnah ni, dia hidup, tak adalah kita nak kata terlalu bermewah. Tapi Hamnah ni dia hidup dalam keadaan yang jiwa dia lapang. Jiwa dia lapang, hati dia bahagia sangat. Dia bahagia dengan agama Allah. Satu kali tu bila kita tengah berperang dalam perang Uhud, kita kalah guys. Kita kalah para penonton sekalian. Dan bila kita kalah dalam perang Uhud, Hamnah datang. Hamnah datang nak tengok apa bantuan yang boleh diberikan. Tapi bila Hamnah datang, tiba-tiba Hamnah jumpa Rasulullah. Nabi kata dekat Hamnah, wahai Hamnah, bertahan dan bersabarlah engkau. Kenapa wahai Rasulullah? Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata apa dia? Sesungguhnya Abdullah telah pun meninggal dunia. Siapa Abdullah? Abdullah ni adalah abang kepada Hamnah. Abang dia adalah Abdullah bin Jahsy. Abdullah ni abang kepada Hamnah yang dia merupakan ketua perisik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ketua perisik. Bila kata ketua perisik ni dia macam mana? Bila kata ketua perisik ni, dia adalah orang yang pergi bantu Nabi untuk memberitahu Nabi apakah keadaan awal pihak musuh. Dan masya-Allah tabarakallah, dia telah pun tumbang dalam perang Uhud. Lepas tu bila Hamnah jalan lagi, Nabi kata dekat Hamnah, wahai Hamnah, bertahanlah engkau wahai Hamnah dan bersabarlah engkau di atas apa yang berlaku dalam kehidupan engkau. Apa lagi wahai Rasulullah? Nabi tunjuk itu Sayyidina Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah ni ataupun digelar sebagai Asadullah, singa Allah, juga meninggal dunia syahid. Yang pertama tadi siapa dia? Abdullah bin Jahsy. Abang, adik-beradik kepada Hamnah meninggal dunia. Adik-beradik dia meninggal dunia. Yang kedua siapa dia? Yang keduanya adalah pakcik dia. Siapa dia? Hamzah. Tapi beza dia kematian Hamzah dan juga kematian sebentar tadi Abdullah. Kematian mereka itu adalah kematian yang berbeza. Sebab mayat Abdullah ni dia okey. Tapi mayat si Sayyidina Hamzah ni dalam keadaan dirabik-rabik, rosak lah. Maka waktu itu terkejut Hamnah. Hamnah rasa sedih, rasa duka cita. Tiba-tiba Nabi berjalan lagi. Dan Nabi kata dekat Hamnah, wahai Hamnah, bertahan dan bersabarlah engkau. Dan Hamnah kata, apa lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan Nabi kata, Nabi tunjukkan satu perkara tersebut dan terlihatlah waktu itu para penonton sekalian, rupanya suami Hamzah pula, suami Hamnah pula, namanya adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni semua orang kenal dia kan. Tapi Mus'ab bin Umair ni dia meninggal dunia dalam perang Uhud. Jadi Hamnah ni masya-Allah. Tapi apa yang berlaku dekat mayat? Tadi mayat Abdullah okey. Mayat Sayyidina Hamzah dah dirabik-rabik. Tapi mayat kepada Mus'ab ni ada masalah. Kenapa? Tangan dia dah tak ada. Waktu Mus'ab nak ditumbangkan dalam perang Uhud waktu itu, dia tengah pegang bendera tau. Dia tengah pegang bendera panji umat Islam. Dia pegang tangan kanan dia kena bilas dengan pedang. Dia pegang tangan kiri dia pula kena bilas dengan pedang. Akhirnya apa yang berlaku dekat Mus'ab bin Umair, dia tumbang, dia meninggal dunia. Orang yang bila tangan dia hilang ni, dia hilang kekuatan dia. Dia hilang apa yang kita sebutkan energi yang dia ada. Sampaikan darah ni mengalir penuh kat badan dia. Musuh tu lari, musuh tu tengok ada musuh yang mengingatkan bahawa Sayyidina Mus'ab bin Umair itu adalah merupakan Nabi. Sebab Mus'ab bin Umair ni adalah sikit-sikit muka dia menyerupai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang berlaku para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai setahap dan peringkat Hamnah waktu itu, mata dia dah berkaca dan dia dah tak boleh untuk tahan air mata,
Sebab dalam peperangan yang hebat, dia telah pun kehilangan 3 ahli keluarga. Yang pertama adik-beradik dia. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah pakcik dia. Yang ketiga adalah suami dia sendiri, iaitu Mus'ab bin Umar. Dalam Mus'ab bin Umar tu, suami dia meninggal pula dalam keadaan tangan hilang. Bila tangan kanan putus, tangan kiri putus, dia pergi ambil bendera tu, dia peluk dekat badan dia. Sebab dia nak sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak sampai betul-betul dekat Allah. Sebab nak sampai dekat Allah ni, inilah yang kita sebutkan sebagai hati dia yang jernih, hati dia yang bersih. Sebab dia dapat merasai keseluruhan kekuatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton sekalian, itu Hamnah. Ustaz ni ada satu orang, Abang Ipa tu. Abang Ipa Ustaz ni dia orang tabligh. Orang tabligh yang masya-Allah tabarakallah bagus, bagus. Kita pun pelik kan, kenapa tiba-tiba Arab Saudi baru ni dia keluarkan statement. Dia keluarkan statement, dia nak mengharamkan apa vision ni yang Ustaz kongsikan kepada para audiens sekalian. Ini statement yang dikeluarkan oleh Arab Saudi yang disign oleh Abdul Latif bin Abdul Aziz, Wizara Syu'ni Islamiyah wa Da'wah wal Irsyad. Ini adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama Saudi Arabia yang mau disebutkan kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad, assalamualaikum fa isyrati ilal ma yaqumu bihi khatiya, disebutkan kepada kita bahawa sesungguhnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam berkenaan dengan penolakan kepada gerakan-gerakan Allahumma salli ala Muhammad disebutkan sebagai tabligh. Ini sebenarnya jemaah tabligh wa da'wah. Dia nak tolaklah perkara ni kat sini mahzurun fi Mamlakah Arabia Saudiyah. Dia nak mintakan supaya bahawa isu tabligh ini diharamkan daripada masuk ke dalam negara Arab Saudi. Memang ada orang kita tak faham tabligh ni, dia memang di kalangan ulama ahli sunnah wal jemaah bermazhab, ada Hanafi, Syafi'i, semua ada kan. Tapi kita tak tahu kenapa tiba-tiba Saudi nak mengharamkan tabligh, sedangkan dia boleh bawa masuk Pitbull, boleh bawa masuk Justin Bieber baru-baru ni yang abang bibir kita tu baru je masuk menari dekat Jeddah sejam sebelum Kaabah. Tapi tiba-tiba tabligh tak boleh masuk. Ini negara apa ni? Negara apa ni? Tapi bila kita tengok, kita kecewa ni, bukan bermaksud kita mengkritik Mekah dan juga Madinah. Dan ianya adalah satu perkara yang amat dahsyat sekali, amat dahsyat. Kan kita tak faham dengan apa sebenarnya yang berlaku pada saat ketika ini kepada Saudi Arabia. Pula lepas itu, lepas satu perkara lagi datang kepada kita semua. Jadi apa yang saya sebutkan kepada para penonton dengan kata Allah, tabligh ni dia okey. Dia tak macam apa yang tertulis dekat sini lah. Dia tak macam seperti apa yang tertulis daripada dokumen yang datang daripada Kementerian Agama Arab Saudi yang menganggap bahawa mereka ni irhabun, termasuk di antara pengganas. Tidak. Dan waktu itu apa yang berlaku? Abang Ipah Ustaz ni, satu kali tu dia turun, Ustaz datang pergi rumah mak mertua Kim. Ustaz pergi rumah mak mertua, Ustaz bawa apa pizza Hut. Pizza ke Domino tak ingat lah. Kita kalau nak jadi menantu kesayangan Kim, datang kena bawa pizza Kim. Kalau setakat bawa tom yum seafood, alamak ada kata kan, tom yum ni mak mertua kita tak layan Kim. Mak mertua tahun 2021 ni, diorang antara dua. Kalau tak Pizza Hut, diorang memang layan kopi Kedah. Kopi Kedah, Allahumma salli ala Muhammad. Dan Ustaz pun bawa sajalah nak bagi makan. Padahal Ustaz pun bukan reti sangat makan pizza, nama-nama macam tu tak reti. Apa yang berlaku? Bila nak makan je waktu itu, tiba-tiba datanglah Habib Pausan tabligh ni tadi. Dia turun, dia kata apa dia? Allahumma salli ala Muhammad, masya-Allah tabarakallah, ini adalah rezeki ke? Ni ke rezeki Allah Ta'ala lagi? Tadi dia melakukan solat duha kepada Allah. Dia terus cakap macam itu kepada Allah. Walaupun dia hanya melihat potongan-potongan pizza di hadapannya, tetapi dia dapat melihat Allah Ta'ala. Dia dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan nak sampai ke peringkat itu, audiens, bukan senang iaitu kita dapat merasakan Allah. Kadang-kadang orang ni biarlah rumah dia sempit tapi hati dia lapang. Jangan kita rumah kita lapang tapi hati kita sempit. Banyak orang macam itu. Dia mewah, dia kaya, dia cari harta benda, dia cari kemewahan, tapi sebenarnya dia dah akhirnya tak ada apa-apa. Dia dah tak ada apa-apa sebab seluruhnya dia dah berikan kepada dunia. Jadi apa yang tersisa untuk Allah? Apa yang tersisa untuk Allah? Jadi kita memang sibuk dekat dunia ni. Dunia ni ad-dunya darul imtihan. Dunia ni adalah tempat yang mana kita semua guys, kita akan diuji. Kita akan diuji teruk. Penat, lelah, sakit kepala, lenguh sendi,
tak cukup rehat. Ustaz pun tak cukup rehat. Baru balik tadi. Pagi tadi sempat jap sibuk uruskan kereta-kereta apa semua. Sempat pula bekam. Sempat pula bekam. Nak cari masa rehat. Memang tak cukup masa rehat. Tapi, yalah, kita buat kerja agama Allah. Dan kita pun minta, ya Allah, mudah-mudahan kau berikanlah kepada aku, ya Allah, ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan. Sebab itu saya nak beritahukan kepada anda semua. Kalau kita nak sampai ke peringkat yang lebih dahsyat ke hadapan, yang lebih dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bab harta kita kena mengeluarkan segala-galanya. Harta ni jangan kita kedekut. Memang betul lah, Masya Allah, Tabarakallah. Kita keluarkan RM5,000, Allah Ta'ala akan bagi dekat kita RM50,000. Kadang-kadang Allah akan kalikan 2 ganda, RM100,000. Tak percaya, cuba buat. Dan Ustaz dah buat benda tu. Yelah, nak sampai kepada peringkat yang kita boleh bagi banyak-banyak, adalah masa dia ataupun adalah waktu dia yang kita mungkin belum tahap itu. Ustaz pun mula untuk sedekah kan, mula dengan RM1 juga. Satu tahap waktu sekolah menengah, duit tak ada tapi nak cuba sedekah besar RM10. Tapi memang betul lah, dalam setiap apa yang kita bagi di atas jalan agama Allah ni, memang Allah Ta'ala akan bersihkan harta kita. Benda kalau bersih guys, dia akan jadikan lubang tu nak masuk laju lah. Memang nak masuk laju. Termasuklah apabila kita rasa sempit, ya Allah, Allah tenangkan hati kita. Allah bagikan kita jalan penyelesaian. Itu yang kita nak dalam kehidupan. Di samping tu, jangan sibuk sedekah aja. Kita kena kerja keras jugalah. Kita kena tunjukkan kualiti yang kita ada. Kita kena tunjukkan bahawa, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah sekarang ini hati aku tak dibersihkan, ya Allah, aku takut kalau aku mati nanti, ya Allah, tak ada tempat untuk aku dalam syurga Engkau, ya Allah. Sebab nikmat yang paling besar nanti apabila kita dapat masuk ke dalam syurga Allah adalah nikmat yang mana kita dapat melihat Allah. Dapat melihat Allah, dapat merasai kasih dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata Syekh Zakaria Al-Kandalawi, engkau ni cubalah menangis kepada Allah. Tapi kalau kau tak mampu menangis, kau cubalah buat-buat menangis. Tapi kalau kau dah cuba buat-buat menangis, tetap air matamu itu sukar untuk mengalir. Kau minta dekat Allah hati yang baru untuk kau. Sebab hati kau ni dah banyak sangat tenggelam dengan dunia. Soalan dia, bila kali terakhir kita menangis sebab Allah? Bila kali terakhir yang kita rasa kecewa dengan maksiat yang kita buat keputusan dulu untuk kita buat? Maksiat yang kita dah lakukan ini, ianya sebenarnya tidak mententeramkan hati kita. Orang yang buat maksiat, mereka tidak melukai Allah sama sekalipun. Tetapi hakikatnya mereka sedang melukakan hati mereka sendiri. Ingat, al-ithmun, dosa. Dosa ni dia adalah pemburu tau. Yang mana dialah satu-satunya pemburu yang akan memburu seseorang musuh itu sehingga menyebabkan musuh itu hidup dia tak tenteram. Kita pernah tengok haiwan yang diburu. Cuba kita tengok kalau kita menangkap rusa ataupun kancil yang diburu. Kita pernah nampak tak dalam National Geography apabila harimau mengejar haiwan, kita dapat tengok haiwan tu apa cara sekalipun dia akan lari untuk selamatkan diri dia. Kan? Okay, kan? Dia akan lari untuk selamatkan diri dia. Kita ni, dosa yang ikut kita ni, kita adalah seperti mana diburu. Sebab itu kadang-kadang kita tak tahulah Ustaz, kenapa kadang-kadang saya ada rasa gelisah hati. Ustaz, saya pun tak tahu Ustaz, kenapa ada masanya saya punya jiwa Ustaz rasa langsung tak tenteram. Saya rasa tak bahagia Ustaz. Boleh jadi kerana pemburu itu dekat dengan anda, iaitu dosa dekat dengan anda. Ya, kerana dosa sama ada dosa yang telah pun pergi, lebih anda menambahkan dosa kepada Allah, sebenarnya anda lebih menambahkan pemburu-pemburu tersebut untuk mengikuti anda. Tetapi apabila anda yakin dan anda bulatkan tekad kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya anda sedang melapangkan jiwa dan ingin membina sanubari yang amat dahsyat. Jadi sebab itu para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita bersihkan hati, kita bersihkan rezeki kita. Allah akan kurniakan kepada kita. Kalau kita nak rasa keajaiban sedekah, nak dapat keyakinan untuk bersedekah, mulakan dengan yang semampu kita. Dan mulakan untuk berkorban di atas jalan agama Allah. Sebab majoriti orang yang masuk dalam syurga Allah dengan pengorbanan. Tak boleh berkorban dengan wang, dengan duit dan sebagainya. Kita berkorban semampu kita. Apa yang kita boleh buat. Yang penting tak loket kita untuk memberikan bantuan infak dan sedekah kepada orang lain. Jadi saya rasa cukuplah kat sini untuk session yang kedua. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasallam. Saya serahkan kembali kepada pengendali acara. Okey, baik. Terima kasih, Da'i. Memang banyak yang kita dapat. So,
macam yakin. Yakin pun ada tiga. Di mana kita yakin dengan mata, dengan yakin dengan ilmu, dengan yakin hakikat macam Ipak dan Ifuad. So dengan sirah yang dibagi, memang sempit. 2020 memang saya sendiri pun rasa betapa sempitnya daripada segi kewangan. Ada anak lagi, kita takut sebagai bapa pula. Bukan nak kata tak tahajud, tapi tahajud. Cuma kadang-kadang kita betul-betul doa kepada Allah kan. So bila kita dah sekarang ni pun 2021 dah okey sikit, tapi duk dengar cerita ada Omicron lah apalah. Kita main takut ni raya nak dekat dah. Bulan puasa nak dekat dah. So sebelum apa-apa, Aki nak ucapkan terima kasihlah kepada Dai Fuad kerana memberikan penerangan yang panjang dan lebar, tapi permainan sama manfaat dan bermanfaat. InsyaAllah kita pun boleh implement dengan hidup seharian kita. Kita dapat, kita yakin. Kalau kita tak dapat, kita mesti yakin Allah. Macam kisah Hamnah binti Jahsy, di mana kita kena kuat bersabar. Kita kena bersabar, kita yakin kepada Allah SWT. Okay, insyaAllah Hakim pun nak ucapkan terima kasih juga kepada yang ada di Facebook Live dan juga yang sekarang ada dekat dalam Zoom kita, insyaAllah. Dan sebelum Hakim nak tutup, Hakim nak serahkan kepada Ustaz Dai Fuad untuk bacakan sedikitlah doa untuk menutup kuliah awal kita pada hari ini, insyaAllah. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بالخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak-banyak kepada Mana Holding yang dah banyak bantu untuk orang yang nak wakafkan Quran, dan dia pun pergi, kita tinggal nak serahkan je, beri sumbangan kita dekat mereka dan mereka akan uruskan sumbangan kita dengan baik. Tak silap saya, Quran Mana ni pun ada nombor kan? Ada nombor kan? Saya ada nombor lagi. So kita boleh tahu Quran kita tu dah ada kat mana sampai kat mana. Saya rasa belum ada lagi sistem yang sebaik itu buat masa ni. Mungkin ada tapi saya tak tahu. Tapi yang saya tahu adalah Mana Holding yang sangat baik, satu syarikat yang ada integriti, dipimpin oleh orang yang bagus, orang agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Terima kasih kepada Hakim and the team, insyaAllah. Terima kasih Ustaz Info Ustaz Da'i semua kita panggil. Okay, baik. Sebelum kita nak tutup tu, kita nak inform dulu kepada podcast-podcast semua yang kita akan buat yang hard cover ni kita akan wakafkan, kita akan edarkan. So sekarang ni wakaf kita ada terjemahan. Pada masa yang sama, kita yang soft cover ni pula kita ada buat set untuk Ustaz Manar, di mana Ustaz Manar, bila kita ambil Ustaz Manar, kita dapatlah free gift sekali dengan Al-Quran ni, soft cover ni, insyaAllah. So terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Kita tutup majlis kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz.